Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan puan semua. Saya doakan tuan-tuan puan dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah kita akan berdiskusi, berbual dalam sesi live pagi ini bersama-sama dengan saya. Okey, hari ini hari Isnin 14 Disember 2020. Lagi 19 hari untuk kita mencapai ke tahun, untuk berpindah ke tahun 2021. Baik. Sekarang ini ramai di kalangan kita yang mungkin ada yang dibuang kerja, ada yang masih lagi bekerja tapi rasa tak cukup dengan apa yang ada kat mereka sekarang ni. Mereka rasa macam, yelah, yang ada gaji dipotong 30%, 20%, 10% dan sebagainya. Tetapi ada masa yang sama juga, ada di kalangan kita yang langsung tak ada kerja sekarang ini dan mula nak cari kerja lain. Bagi yang nak cari kerja lain ni pula, mereka ini ada yang dah berfikir-fikir, oh kalau aku dapat kerja nanti aku nak cari juga kerja tambahan. Jadi sekarang ni persoalannya dalam tajuk kita pada pagi ini secara santai, okey, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan puan yang nak share boleh share, yang nak like, yang nak komen, bagi pendapat pun boleh, tentang bekerja sambil makan, menjadi usahawan, berniaga sambil makan gaji, tambah pendapatan atau nak bina empire. Okey. Berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang usahawan pada sejak tahun kalau jadi makan kerja sendirilah, sejak tahun 2012 sampailah sekarang ni, saya dah jadi penganjur tapak niaga dan jumpa ramai peniaga-peniaga, beribulah sebenarnya. Dekat Malaysia ni saya dah jumpa, sebab kita pernah buat juga event di negeri-negeri lain. Jadi bila saya jumpa, bukan semuanya adalah betul-betul full-time usahawan ataupun peniaga. Tidak. Ada di kalangan mereka yang masih lagi bekerja, dan percaya ataupun tidak, di kalangan mereka ini yang masih lagi bekerja bukan kerja yang biasa-biasa, tetapi mereka ini berjawatan. Ada yang pakai kereta besar. Saya pernah nampak naik kereta Mercedes parking, niaga kat boot sale. Dia buka boot, parking kat boot sale. Jadi kalau kita nak tengok kat sini, sebagai seorang coach ataupun consultant, saya tidak boleh melihat usahawan itu sekadar usahawan saja. Ada usahawan yang dia masih lagi makan gaji. Dan bila ditanya kepada mereka ini, kenapa berniaga? Macam-macam alasan yang diberikan. Ada yang kata mereka ni berniaga sebab nak hilangkan bosan, stres, kerja kat pejabat, mereka nak berniaga. Golongan ini tak kisah tuan dan puan, mereka tak kisah dapat sale ke, tak dapat ke. Kalau tak dapat, dia frust jugalah sebab buang masa. Sebab masa itu amat penting. Tetapi mereka tak kisah pun. Ada juga golongan yang makan gaji dan berniaga. Mereka ini membuat keputusan itu kerana mereka nak menjadi seorang ahli perniagaan. Dia nak keluar daripada kepompong makan gaji itu, tetapi belum cukup bersedia. Jadi sebagai persediaan, mereka ini berniaga, bekerja, dan kemudiannya berniaga. Sekurang-kurangnya kalau kata berniaga itu tak menjadi, masih lagi ada pendapatan utama dalam makan gaji. Okay. Jadi tuan dan puan yang saya kasih sekalian, banyak alasan, dan tuan dan puan pastinya ada sebab kenapa tuan dan puan yang mana lagi masih bekerja makan gaji berniaga sekarang ini. Ada yang nak bantu suami, ada yang nak cari kepuasan, ada yang nak tambah pendapatan, ada yang memang ada semangat nak buka perniagaan satu hari nanti. Jadi kalau apa jua alasan tuan dan puan, letak di bahagian komen, dan insya-Allah kita akan tengok nanti apa sebab-sebab dia, dan kita akan dapat lihat macam-macam sebab dan alasan. Bukan alasan lah, sebab mengapa ada orang yang makan gaji tetapi dia nak berniaga. Okey, tuan dan puan yang saya hormati sekalian, apabila kita nak berniaga dan pada masa yang sama kita masih lagi makan gaji, keputusan itu dibuat adalah berdasarkan kepada diri sendiri. Dan diri sendiri itu membuat keputusan adalah kerana sama ada mungkin mereka ini berdarah seorang usahawan, ada jiwa usahawan dalam diri dia, dan mereka
Dulu atuk dia pernah berniaga kedai runcit ke, pernah berniaga kedai makan, dan sebab dia selalu datang kedai atuk dia, dia ada rasa minat nak berniaga. Mungkin ada yang macam tu. Ada juga yang berniaga walaupun dia makan gaji sebab dia tengok seronok. Percaya ataupun tidak, kebanyakan daripada usahawan-usahawan yang saya jumpa berniaga di naungan tapak bazar ataupun karnival yang saya lakukan, mereka ini bekerja dan berniaga kerana mereka nak keseronokan, happy. Mereka rasa seronok berniaga dan makan gaji. Waktu bekerja mungkin ada keseronokannya sendiri, tetapi apabila mereka berniaga ada keseronokan yang berbeza yang mereka akan perolehi. Jadi tuan dan puan, bila kita nak bekerja dan berniaga, memang banyak pantang larang yang perlu kita ikuti. Banyak pantang larang, ada do and don'ts-nya. First thing adalah yang perlu kita ingat adalah, hai Puan Shahrul Rafiza, hai. Terima kasih kerana masuk ke dalam live saya ni. Okey. Jadi hari ni kita membincangkan bekerja dan berniaga, nak tambah pendapatan ataupun nak bina empire. Okey. Jadi balik pada cerita tadi, tuan dan puan, bila kita tengok orang yang makan gaji dan bekerja ni, pasti mereka ni ada tujuan. Ada tujuan yang tertentu, yang khusus. Dan tak boleh kita nak menentukan. Sebab apa? Selalunya orang yang bekerja dan makan gaji ini, tujuannya adalah lebih bersifat peribadi. Bersifat peribadi ini maksudnya, ia akan lebih sensitif lah. Kadang-kadang ada yang mungkin nak bantu suami sakit, lumpuh dan sebagainya. Jadi dia terpaksa bekerja lebih masa untuk bantu keluarga. Ada yang macam tu. Ada yang berkeinginan, ada semangat, cita-cita nak beli handbag Coach. Kan? Tiap-tiap bulan dia nak beli handbag. Kan? Jadi orang yang macam ini, kalau kita kata janganlah makan gaji kau buang masa, tak boleh. Dia akan menyebabkan sentap dalam hati dia. Kesian kan macam tu. Jadi kita tak boleh nak kata no ataupun tidak kepada orang-orang yang macam ini, yang bekerja dan nak makan gaji. Cuma sedikit panduan kepada tuan dan puan yang masih lagi bekerja dan makan gaji. Nombor satu, tuan dan puan kena tetapkan tujuan utama. Ada orang memang dia nak buat bisnes pada satu hari nanti, tetapi dia belum lagi bersedia untuk menghadapi konflik, ancaman, cabaran dalam perniagaan itu sendiri. Cumanya, betul loh Puan Shahrul Rafiza kata, boleh bekerja tapi jangan guna waktu bekerja untuk personal business. Tak berkat. Ini don'ts daripada Puan Shahrul Rafiza, seorang pengetua Pusat Tuition daripada Ipoh Perak. Betul-betul saya setuju juga tu. Okey. Sebab saya pun dulu makan gaji juga. Saya makan gaji. Dan pada masa yang sama saya juga berniaga. 6 bulan sebelum saya berhenti kerja, saya berniaga dahulu. Sebab apa? Saya nak test. Okey tak okey? So balik pada cerita tadi. So first thing kena tahu tujuan. Puan Syah kalau dapat tolong share pun alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi tujuan kita, kena tetapkan tujuan. Bila ada tujuan, barulah kita akan rasa diri ini dipandu dengan betul dalam apa yang kita buat, apa juga yang kita buat. Tak kisah tuan dan puan nak makan gaji, bekerja, berbisnes sampai 2-3 bisnes, tak ada masalah. Cuma tuan dan puan kena ingat bahawa mungkin syarikat tempat tuan dan puan bekerja kena tengok balik. Kadang-kadang mereka ini tidak membenarkan seorang staf mereka berniaga. Jadi mengelakkan daripada dahlah berniaga tak berapa cantik, kena buang kerja pula tu. Jadi kena cek dengan majikan sama ada dia boleh menjalankan perniagaan ataupun tidak. Terima kasih Puan Syah. Kena tengok tentang benda tu. So first thing kena tahu tujuan. Tujuan kita nak buat apa? Aku nak beli handbag. Aku berniaga sebab aku nak buka perniagaan yang besar satu hari nanti. Aku berniaga sebab aku nak release tension dan sebagainya. Jadi bila kita tahu tujuan kita berniaga walaupun sedang makan gaji, kita akan boleh fokus. Sebab apa? Apabila tuan dan puan bekerja dan berniaga pada masa yang sama,
tuan dan puan pastinya akan ada dua prioriti, dua keutamaan yang tuan dan puan perlu lihat. Jadi apakah sebenarnya cara yang betul? Cara yang betul adalah jadikan pekerjaan yang makan gaji itu adalah sumber pendapatan utama. Itu adalah prioriti, keutamaan yang perlu tuan dan puan lakukan. Sementara itu untuk perniagaan menjadi part time. Dia bukan full time lagi, masih lagi part time. Apabila bisnes bekerja makan gaji, pagi pergi pejabat, masuk office dan sebagainya, tutup telefon. Tutup telefon, jangan bagi orang kalau ada pelanggan WhatsApp. Ini cabaran dia. Pelanggan WhatsApp jangan balas dulu kan. Antara sebab kan, tuan dan puan kena ingat, kadang-kadang keberkatan itu, bukan kadang-kadang lah, keberkatan itu sangat penting. Bila time kita kerja, makan gaji, 8 jam kita dengan bisnes kita, dengan syarikat yang kita bekerja, 1 minit kita menjawab soal jawab dengan pelanggan, kita menggunakan waktu bekerja makan gaji yang dibayar itu kepada kita. Berkat tak berkat, kena jawab sendiri. Sebab itu kadang-kadang kita rasa macam rezeki aku tak cukup. Kenapa tak cukup? Kan? You dapat gaji banyak tapi barang dapat cepat habis. Sebab apa? Antaranya sebab-sebab macam inilah. Okay? So saya tak nak jadi ustaz, tapi itu adalah antara sebab yang saya mula terfikir bila saya dalam tempoh-tempoh akhir nak berhenti kerja dahulu. Okey, itu yang pertama, tujuan. Yang keduanya adalah tuan dan puan kena pandai menyusun masa. Menyusun masa, ya, kena pandai arrange waktu. Macam mesh pula Puan Syah. Kena pandai arrange waktu. Okey. Mahu ataupun tidak, bila tuan dan puan bekerja makan gaji dan pada masa yang sama berbisnes, tuan dan puan akan mengorbankan masa santai tuan dan puan selepas tamat kerja ataupun waktu rehat, makan gaji, ataupun masa bersama dengan keluarga. Itu perlu ingat. Kadang-kadang kan, dia marah balik pelanggan. Awak tak tahu ke saya penat ni baru balik kerja kan? Sabarlah. Pelanggan tak nak dengar itu tuan dan puan. Tak nak dengar. Macam mana kita nak bina empire bisnes kita kalau waktu, masa itu sendiri pun kita tidak pandai uruskan. Jadi satu signal yang tuan dan puan, ini saya bagi tips kepada tuan dan puan yang masih bekerja dan makan gaji. Sewaktu saya bekerja dahulu, pada 6 bulan terakhir sebelum saya berhenti kerja, kan, saya dah menjalankan perniagaan penganjuran tapak niaga, organizer. Saya jadi event organizer lah. So waktu itu saya tengok nombor satu masa. Kadang-kadang dapat call, kan? Dapat call waktu kerja ni, saya dapat call. Tak nak kena angkat, saya cakap, minta maaf saya tengah kerja ni, ada apa? Urgent. So dia kata, okey, boleh tak datang pejabat saya pukul 2 nanti? Saya terus, alamak, sebab saya sekarang ni tengah kerja. Saya tengah makan gaji. So tuan dan puan, waktu itu saya akan tengok, kalau dalam seminggu tu sampai 2-3 kali ada appointment yang saya perlu hadir di waktu saya tengah bekerja, maknanya tuntutan bisnes saya sudah memanggil, Azam sini, Azam sini. Kan? Maknanya bisnes saya dah memanggil saya untuk terus dekat dengan dia. Jadi saya dah fikir keutamaan saya daripada segi waktu, saya dah perlu fokus kepada bisnes saya waktu itu. Tetapi setelah melalui beberapa test lah, maknanya kalau seminggu sekali, kalau sebulan sekali, 2 bulan sekali, belum lagi, tak menuntut lagi pun waktu tu. Okay? Kemudian kalau macam tuan dan puan bekerja dan makan gaji, boleh buat waktu kan, dalam Facebook kita boleh letak waktu urus niaga. Boleh letak daripada pukul 5 sampai pukul 10 malam. Maknanya itulah waktu kedai dibuka. Maksudnya segala mesej kita boleh nyatakan, segala mesej akan dibalas apabila tuan dan puan menghubungi ataupun WhatsApp saya pada jam 8 pagi sampai 5 petang. Sebab itu waktu bekerja kita beritahu. Kan? Jadi jujur saja kepada pelanggan. Kadang-kadang ada usahawan, dia takut nak bagi tahu dekat pelanggan dia. Dia takut, dia tak nak bagi tahu yang dia ni masih lagi kerja makan gaji. Jadi nanti takut pelanggan rasa macam, uish, susahlah nak urus dengan awak ni kan. Tak apa. Jujur saja. Jujur adalah satu perkataan yang walaupun pahit kita nak luahkan, tetapi pelanggan boleh terima sebenarnya. Kalau dia tak boleh terima, it's okay, tak apa. Kita masih lagi ada pendapatan daripada makan gaji tadi, betul tak? Jadi tak ada masalah pun.
Jujurlah kepada pelanggan tuan dan puan. Oh, tak boleh puan, saya cuma boleh berurusan pada waktu ini. Dan apabila kita dah janji macam itu, kita kata pukul 5 petang sampai pukul 10 malam, kita kenalah tepati. Anak-anak datang dekat, kejap ya sayang, di sini duduk dengan mama. Sambil jawab tu sambil pegang anak kan. At least ada sentuhan, ada bonding dan sebagainya. Sementara kita dah hantar harga produk ni RM25 puan, setuju tak? Sementara tunggu dia balas tu, cium-cium lah anak, main-main dengan anak kan. Boleh sebenarnya kan. Tapi memang a bit struggling lah. Itu yang selalu kebanyakannya golongan-golongan usahawan muda, agent, dropship dan sebagainya, dia rasa sayang kat situ. Dia jadi macam everything changes. Dah berubah lah, dah change. Dah berubah masalah ni kan? Dia tak boleh nak adapt dengan situation. Sebab itu bagi startup golongan baru yang bila dia makan gaji dan nak berniaga, dia bukan masalah dia tak boleh jual. Kadang-kadang produk dia laku, tetapi dia gagal dan tutup bisnes itu sebab sibuklah anak-anak ni kan, saya tak boleh fokus, saya nak kena fokus ke anak-anak. Jadi buat keputusan yang bijak. Baik, Puan N Haryani, kalau majikan suruh buat pilihan, mungkin maksud puan nak kerja ke nak makan gaji? Nak bisnes ke nak makan gaji? Kemungkinan ini berlaku sebab majikan tidak tahu. Bukan. Majikan tidak membenarkan. Mungkin akta syarikat. Akta syarikat tidak membenarkan. Mungkin puan boleh nyatakan, tanya kepada majikan, tanya dia sama ada syarikat tidak membenarkan pekerja untuk melakukan pekerjaan part-time. Okey? Sebab apa? Rata-rata kebanyakan syarikat tidak membenarkan pekerjanya melakukan kerja part-time seperti berniaga dan sebagainya kerana takut mengganggu waktu kerja yang sedia ada. Mungkin tuntutan kerja itu. Kadang-kadang bos suruh buat kerja ni, dia boleh jadi lewat sebab dia balas mesej pelanggan, dia pergi update dekat page kan. Itu jadi masalah, tu yang majikan tak suka. Jadi kalau kita boleh berikan, kalau puan ataupun tuan dan puan yang menonton boleh berikan satu solution, bos macam ni bos kan, saya memang bekerja part time tapi saya cuma menjawab panggilan dan melayani pelanggan selepas habis kerja. Yang bos dengar tu, memang bos nampak kat Facebook tu, itulah saya, memang saya berniaga untuk tambah duit pendapatan. Sekarang ni musim Covid kan, jadi saya kena tambahlah pendapatan. Kalau bos tak nak, bos naikkanlah gaji saya. Macam tu kan. Jadi kita boleh bagi solusi kat dia. Kalau dia yakin dengan tindakan kita, dan kita kena tunjukkan lah. Maknanya sebab tu saya kata, bila kerja dan makan gaji dan menjadi usahawan, kita kena tunjukkan komitmen pada prioriti, keutamaan kepada full time pendapatan kita tadi, iaitu makan gaji. Tunjuklah pekerjaan yang cemerlang, kerja cemerlang, everything complete. Bos pun tak bising. Kalau saya jadi bos pun saya tak bising. Even saya ada staff pun, saya beritahu dengan dia, nak buat kerja lain buatlah kan. Tapi bila saya perlukan, bila dalam waktu kerja dengan saya, jangan buat kerja lain. Saya pun marah kan. Bila waktu itu adalah waktu kerja dengan saya, dia pergi buat kerja lain, kita berhentikan je lah. Tak payah banyak cerita. Itu adalah perlembagaan dalam syarikat kita. Kita yang tentukan. Okey? Baik. So, tuan dan puan yang saya kasih sekalian. Jadi, dalam kita nak bekerja dan berniaga ini, nombor satu tadi tujuan. Yang keduanya, kita perlu tahu bila kita nak bertukar. Anjakan itu bila. Kita kena ada plan, tuan dan puan. Kena ada plan. Okey? Walaupun tuan dan puan berniat, aku nak berniaga ni sebab nak suka-suka je. Nak release stress, nak jumpa kawan-kawan, tambah kawan-kawan kan. Tetapi tuan dan puan, dalam stres tu, dalam kadang-kadang nak release tension tu, dah habis mungkin dekat 20-30 ribu tuan dan puan. Okey, tak banyak, mungkin 5 ribu. 2 ribu lah kata 2 ribu. Tetapi masa tuan dan puan macam mana? Masa yang kita terpaksa lepaskan apabila tak dapat main dengan anak-anak, balik rumah, sibuk, anak dah tidur. Boleh tak ganti masa tu? Tak boleh tuan dan puan. Sebab itu saya lebih suka sarankan tuan dan puan yang nak berniaga, dia macam masuk kelab gangster tau. Bila masuk saya dalam kelab tu, tak boleh keluar. Fikir betul-betul.
Melainkan memang kita ni memang kaya raya kan, setakat nak labur duit 20,000, 5,000 burn pun tak ada masalah lah kan. Itu tak ada masalah. Ini yang saya fokuskan kepada golongan yang berkira-kira dalam perniagaan mereka. Ada yang berkira sangat kan, suruh spend masuk kelas online saya pun contoh suruh spend FB ads pun kata mahal lah kan. Macam mana kalau itu pun berkira, apalagi yang masa yang kita telah ambil daripada anak-anak kita, daripada suami kita. Tuan dan puan, ada ejen-ejen, ada satu kisah dropshipper ni bercerai dengan suaminya kerana dia sibuk dengan bisnes. Bisnesnya berjaya, tuan dan puan. Bisnesnya berjaya. Dia buat dia jadi ejen kepada satu produk dan kemudiannya dia berjaya menjadi leader dan sebagainya. Tetapi dia bercerai dengan suaminya kerana suaminya tidak dapat layanan yang bagus daripada isteri, masa tak ada dengan isteri dan sebagainya. Sayang tuan dan puan. Saya lebih suka melihat ini daripada sudut kekeluargaan sebab saya memang family man. Saya family man dan saya lihat ini daripada sudut kekeluargaan. Dalam seorang diri kita sebagai manusia, daripada umur kita sekarang ni, kita katalah kita start berniaga daripada umur 20 tahun sampailah kita umur 80 tahun, katalah insya-Allah kita hidup 80 tahun kan, 80 tahun. So 20 ke 80 berapa? 60 tahun beza. So dalam 60 tahun tu berapa banyak waktu kita dengan family kan? Growth family. Bisnes kita nak bagi dia berkembang, betul tak? Tapi family kita berkembang tak? Anak-anak kita macam mana? Suami kita, isteri kita macam mana? Adakah mereka juga turut berkembang dari segi mentality, sosial dia? Kena jaga tuan dan puan. Saya sedar benda ini berlaku kan. Jadi kita kena pandai uruskan. So family is important. Okay. Banyak pengorbanan kena lakukan, kena kuat betul. Apa yang kita nampak adalah satu benda yang abstrak, yang indah-indah, yang kita nak tengok benda yang indah-indah. Oh, kereta besar, oh family dia pergi vacation, bisnes dia maju, ada wisma dan sebagainya, kan? Tetapi di sebaliknya pengorbanan itu. Sebab itu komunikasi semua kena ada. Okey. Jadi sekarang ni apabila kita bekerja dan makan gaji, nak bina empayar atau tambah pendapatan, kita kena tetapkan dahulu, okey, di manakah track kita sekarang ini. Kemungkinan mula-mula suka-suka, tetapi dia boleh berubah menjadi serius dan nak bina empire. Ada juga yang macam tu. So dia very subjektif, tuan dan puan. Tidak ada satu pun yang menetapkan tentang itu kecuali tuan dan puan. Apa yang saya kongsikan tadi adalah apa cerita di sebalik tabir itu sendiri. Okey, apa yang tuan dan puan perlu korbankan, apa yang tuan dan puan perlu lakukan. Okey, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan ketika waktu saya berhenti kerja dulu pun, memang fokus saya adalah memang untuk membina empire. Saya nak buat bisnes betul-betul. Sebab saya bukan orang yang banyak duit. Saya bukan orang yang datang dari golongan orang yang kaya raya. Jadi saya mulakan bisnes saya pun dengan modal RM100 saja waktu itu. Jadi kita rasa sayangnya apabila kita ada kekurangan, ada kelemahan, dan bila kita berfikir positif, kita akan rasa sayang dengan diri kita. Aku kena buat yang terbaik. Aku kena beri yang terbaik. Aku kena jaga semua ini. Percayalah tuan dan puan, pelaburan diri yang betul akan menjadikan hasil. Kalau tak kepada kita, kepada anak cucu kita nanti. Banyak kali saya ingatkan, tidak bagus bagi seorang usahawan apabila dia mati meninggalkan hutang-hutang bisnes kepada anak-anaknya. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Saya tak nak tinggalkan anak dan isteri saya dengan hutang-hutang bisnes saya. Biarlah mereka mewah dengan apa yang saya usahakan sekarang ini. Okey, jadi tuan dan puan yang saya kasih sekalian, itu saja perkongsian saya untuk sesi kali ini. Saya doakan tuan dan puan mana yang masih lagi makan gaji dan juga berniaga,
fikir masak-masak, jangan terus buat keputusan untuk berhenti kerja dan berniaga. Okey, disebabkan seronok melihat apa yang seronok di Facebook, yang orang Facebook ni tunjukkan, apa yang ada founder-founder ni beritahu kelebihan dan sebagainya. Jangan seronok dahulu. Okey, tetapi fikirkan tentang diri kita dulu. Adakah aku sanggup melalui cabaran ini? Berjauhan dengan keluarga, dengan family, tak berbual sangat dengan anak dan isteri, kena bagi masa antara makan gaji, bisnes dan juga family serta diri sendiri. Kena ingat benda tu. Buang semua tu, siapa yang akan ada dekat dengan aku sekarang ni? Kalau aku buang semua ni, bisnes, makan gaji, siapa yang akan ada dekat dengan aku? Family dekat tak dengan aku nanti? Kalau aku minta tolong, kalau aku susah, dia akan minta tolong tak? Kalau tak minta tolong, aku sayang tak diri aku? Close to heart. Gitulah puan. Aku sayang tak diri aku? Ada orang, bisnes dia gagal, makan gaji kena buang, family jauhkan diri sebab dia susah. Akhir sekali apa jadi kat dia? Sebab dia tak sayang diri dia, dia bunuh diri. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku, tuan dan puan. Jadi saya tunjukkan slice. Satu. Bukan setakat, kadang-kadang kita fokus kepada bisnes saja, kepada makan gaji saja, kan? Tetapi kita lupa tentang diri kita. Kita lupa sayang diri kita. Itu masalah juga tu, kan? Sayang diri sendiri, tuan dan puan. Sayang family kita. Dapat RM10, RM2, belilah kari pap, dapat 4 ketul, bagi anak ni. Satu. Bagi. InsyaAllah ada rezeki tu. Tak apa, RM2 je dapat. Dapat RM1, alamak tak cukup. Tak apa, RM1, derma ke orang lain. Masuk dalam tabung kebajikan dan sebagainya. Untuk anak-anak, sebab masih ada lagi kan, makanan semua masih ada. Okey, papa bagi RM1 ni, derma ke orang lain lah. Mungkin ada yang perlukan. Bukan setakat kita bagi kat family, kita bagi satu pembelajaran kat family, kita bantu orang lain dan kita juga menyucikan hati kita. Betul tak? Betul, tuan dan puan. Itulah sebenarnya. Itu sebenarnya konsep dalam bisnes, dalam berniaga. Ia bukan sekadar untung, nak cari sale. Ia juga membantu kita untuk tingkatkan keimanan, untuk jaga jiwa kita, hati kita. Orang yang busuk hati, dia tak akan dapat nampak semua ni. Saya tak kata saya bagus, tetapi inilah perkongsian daripada orang lain. Saya campur-campurkan dan saya kongsikan kepada tuan dan puan. Okey? Jadi, itu saja perkongsian saya untuk sesi ini. Okey, jika tuan dan puan suka, boleh share live ini. Okey, berikan komen, nyatakan apa perasaan tuan dan puan setelah mendengar, setelah menonton apa yang saya sampaikan pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. So jangan lupa, Rabu ini ada kelas online untuk persediaan 2021 bersama saya setiap hari Rabu jam 8.30 hingga 10.30 malam secara Facebook Live. Okey. Boleh join saya, insyaAllah banyak lagi perkongsian-perkongsian persediaan. Kita nak buat roadmap, kita nak buat, insyaAllah kalau sempat kita buat BMC, kita nak buat fokus kepada what's new, apa yang terbaru pada tahun 2021 yang kita tak boleh ketinggalan. Takkan nak tunggu 2021 baru nak belajar, kan? Sekarang ni kita dah ambil tahu dulu apa dia, kita start tengok sikit-sikit, tak dapat semua tak apa, tetapi kita dah bersedia apakah yang akan berlaku dan bagaimana menguruskan. Ini especially untuk orang yang makan gaji dan berniaga. Apa yang kita boleh buat apabila kita bekerja mungkin seorang diri sebagai ejen, dropshipper, kan? Pada masa yang sama, kita boleh gunakan leverage teknologi dan sebagainya untuk menjadikan bisnes kita, tengah type buat kerja pejabat pun, bisnes kita tetap berjalan. Saya akan kongsikan kepada tuan dan puan di kelas online bersama dengan saya setiap Rabu jam 8.30 hingga 10.30 malam di Facebook Live saya. Baik, terima kasih kepada Puan N. Haryani, Puan Syarul Rafiza kerana menonton. Terima kasih juga di atas perkongsian. Kongsi ke wall masing-masing. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.